Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi maupun waktu petang. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkati dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan terus lagi pengajian kita berkenaan dengan bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kitab Mustikah Hadis jilid pertama, hadis yang ke-14 dalam kitab yang versi Jawi, hadis yang ke-14. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita lihat dan kita dengar hadis ini dahulu yang saya baca. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni ladalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Ad-Darimi. Maksud hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, kalaulah Nabi Musa muncul kepada kamu lalu kamu mengikutnya dan meninggalkan daku, sudah tentu kamu akan sesat dari jalan yang betul. Dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi dan berada dalam masa aku menjadi Nabi, sudah tentu ia menurutku. Hadis riwayat Darimi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-14 ini menerangkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memansuhkan syariat-syariat yang lain, yakni agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, dan tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dengar dan kita ketahui bahawa ramai orang yang mendakwa bahawa mengaku nabi menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah palsu, tidak betul, suatu pembohongan yang dilakukan oleh manusia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, huraian hadis ini, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum masing-masing, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada kaum masing-masing. Sebagai contoh, Nabi Isa diutuskan kepada kaum Nasrani, Nabi Musa diutuskan kepada kaum Yahudi, dan banyak bilangannya, ramai bilangan nabi-nabi ini. Di antaranya ada yang diturunkan kitab kepadanya, sebagai panduan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab
kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai contohnya yang menerima kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai panduan jalan kehidupan umat pada masa itu. Dan bagi kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Quranul Karim sebagai panduan pedoman kehidupan manusia. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa syariat Islam yang dibawa adalah memansuhkan syariat rasul-rasul yang telah lalu. Islam yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memansuhkan syariat-syariat rasul-rasul yang telah lalu. Apa maksud syariat? Ya. Maksud syariat ini ialah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Jadi kalau syariat Nabi Musa AS adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Yahudi. Kalau Nabi Musa adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Nasrani. Bagi kita syariat Islam yang disampaikan, yang wajib kita beriman kepada Rasul, iaitu adalah hukum, hakam dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, sama ada Islam dan bukan Islam. Ini tuan-tuan pengertian syariat. Jadi syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ni telah memansuhkan syariat rasul-rasul yang telah lalu. Syariat Nabi Isa AS, syariat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa, syariat yang telah disampaikan oleh Nabi Daud. Jadi syariat Nabi Daud telah dimansuhkan oleh syariat Nabi Musa, dan syariat Nabi Musa telah dimansuhkan oleh syariat Nabi Isa, dan syariat Nabi Isa telah dimansuhkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tidak harus bagi sesiapa pun yang ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam atau yang akan datang kemudian menurut syariat-syariat yang telah memansuh itu, tidak boleh kepada kita untuk mengikut syariat sebelum daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi agama-agama yang direka oleh manusia sendiri. Apatah lagi agama-agama yang direka oleh manusia sendiri. Dalam beberapa minggu yang lalu kita telah tahu bahawa seorang wanita yang telah menyebarkan suatu fahaman yang mengatakan dia ini adalah Nabi dan bagi orang Melayu. Dan kerajaan telah pun mengambil tindakan kepada mereka, dan mereka ini kalau kita lihat dari segi zahirnya memanglah telah menyeleweng daripada ajaran Islam, kerana dia mengucap berbeza sangat, jauh sekali. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala mengaku, apatah lagi mengaku nabi bagi umat Melayu. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah diturunkan khusus kepada umat Nabi Arab, umat Arab, kaum Arab. Maka bagi kaum Melayu ni tidak ada nabi lagi. Maka mereka dia ni mengaku sebagai nabi bagi umat Melayu. Ini suatu pembohongan, suatu pemalsuan yang jelas kepada kita, dan janganlah kita terikut dengan dakwah ataupun ajaran yang telah disampaikan oleh kumpulan ini, ataupun yang disampaikan oleh
wanita ini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ni suatu agama yang direka-reka. Kalau kita lihat dulu yang mengaku sebagai Tuhannya, yang mengaku Tuhan, semuanya itu palsu belaka. Tuhan Harun, kemudian kerajaan langit, ayah Pin dan sebagainya, itu semuanya itu adalah palsu dan direka-reka untuk mengelirukan umat manusia yang jahil tentang agama. Jadi manusia kita ni tuan-tuan, kalaulah kita tidak ada pendirian agama, tidak ada iktikad tauhid yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu ramai yang telah mengikutinya. Apa tidak tuan-tuan, kalaulah suatu agama yang tidak menitik beratkan tentang sembahyang, ataupun menitik, kalau ada pun sembahyang itu pakai niat saja, ataupun sembahyang itu gabungkan 5 waktu tu jadi satu kali saja, buat sekali. Ini siapa tak nak, ya? Tawaran-tawaran yang sedemikian yang begitu mudah. Jadi bagi orang yang tidak ada fahaman, bagi orang yang kurang tauhidnya, nipis imannya, sudah tentu mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Sebab itu tuan-tuan, kita ni disuruh kepada kita supaya sentiasa belajar, sama ada dengan cara kita secara formal maupun tidak formal, mestilah belajar dan bertanya kepada orang-orang yang memahami tentang agama Islam. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat-syariat dahulu, nabi-nabi dahulu telah dimansuhkan oleh syariat yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa kalaulah Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba muncul pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam dan ada orang-orang Islam yang menurutnya dengan meninggalkan syariat Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya orang itu termasuk dalam golongan yang sesat. Nabi kata lagi dalam hadisnya, kalaulah zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ni tiba-tiba muncul Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa muncul, tiba-tiba Nabi Musa muncul, kemudian ada di kalangan orang Islam ni mengikut Nabi Musa dan meninggalkan syariat yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya orang itu termasuk dalam golongan yang sesat. Termasuk dalam golongan yang sesat. Sebab apa? Sebab tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi selepasnya. Sebab apa? Sebab ia menurut syariat yang telah yang telah dimansuhkan. Padahal tegasnya baginda sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Nabi Musa alaihissalam masih hidup dalam masa kerasulan baginda, Nabi kata kalaulah Nabi Musa itu hidup lagi di zaman ini, zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, zaman akhir ini, maka sudah tentu nescaya Nabi Musa juga akan menurut syariat Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sepatutnya timbul sebarang kemusykilan lagi tentang sesuainya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan umat Islam, dengan keadaan umat manusia dalam setiap masa. Jadi tidak timbul lagi kemusykilan, ya. Maka agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini amat sesuai dengan seluruh kehidupan manusia, amat cocok, ya, amat sesuai dengan kehidupan kita seharian. Tidak ada muskil lagi, ya. Tidak ada muskil, tidak ada persoalan lagi, dan amat sesuai kepada manusia dalam setiap masa, dengan tidak memerlukan sebarang pindaan atau perubahan. Tak perlu lagi nak pindah, tak perlu lagi nak ubah, ya. Kerana bila diperhati akan ternyata bahawa Islam adalah berdasarkan kaedah-kaedah umum yang banyak cawangannya.
yang dapat menghadapi cabaran-cabaran zaman, dapat menghakimi kejadian-kejadian yang berlaku dan dapat pula memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam setiap masa. Semuanya telah terjawab. Terjawab. Jawapannya ada di mana? Jawapannya ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis. Kalau tidak terdapat dalam hadis dan Al-Quran, ada dalam perbincangan ulama. Perbincangan ulama mazhab 4. Kalau tidak ada dalam qiyas. Jadi inilah sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma' ulama, qiyas. Ini sumber hukum. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya telah sempurna, lengkap. Cuma tinggal lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memahami dengan sebenar-benar agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita selalu keliru. Kita selalu keliru. Agama tu memang tak keliru dah. Yang kelirunya kita, tuan-tuan. Sebab apa keliru? Sebab kita tidak mengkaji. Sebab kita tidak memahami dengan betul-betul masalah-masalah yang ada dalam agama kita. Baik. Jelasnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lengkap, mengandungi hukum, hakam dan cara peraturan meliputi segala bidang hidup. Yang ini dikatakan syariat, ya. Lengkap mengandungi hukum, hakam dan cara peraturan meliputi segala bidang hidup yang menjadikan sesuai dengan keadaan umat manusia dalam segala zaman dan di mana sahaja mereka berada, selagi sifat kemanusiaan tidak berubah. Walaupun kita berada di mana sekalipun, negara mana sekalipun, agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat cocok, amat sesuai dengan keadaan masa, zaman dan ketika, dan tidak membezakan warna kulit manusia itu. Sehingga kan Nabi Isa alaihissalam semasa turun pada akhir umur dunia kelak, yakni Nabi sebutkan Nabi Isa alaihissalam akan turun pada akhir zaman, pada akhir dunia, akan melanjutkan dan mengembangkan lagi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berikut. Nabi Musa akan turun, ya, di akhir dunia. Nabi akan membantu Nabi Isa akan membantu mengembangkan lagi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Isa sebarkan ajaran baru. Nabi Isa kembangkan lagi syariat Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mendakwakan bahawa Nabi Isa ni adalah nabi yang akhir, ya. Bukan. Sebab Nabi Isa ni nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diturunkan kemudian akhir dunia kelak, di saat sebelum berlaku kiamat. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhirnya kita lihat lagi hadis yang ke-15 yang menyatakan Nabi Isa alaihissalam akan turun dan mengembangkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fiikum fa ammakum, qala ibnu Abi Zi'bin fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguh baik keadaan kamu ketika Isa ibni Maryam, yakni Nabi Musa, turun dalam kalangan kamu, lalu ia memimpin kamu. Salah seorang rawi hadis ini, Ibni Abi Zi'bin, menerangkan dengan katanya, lalu ia memimpin kamu dengan menurut kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi kamu,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya dalam tazkirah pendek pada pagi ini, khususnya kepada ahli jemaah surau Nur Hidayah, surau Al-Hidayah Pak Man Kasawari, kelas takmir ini adalah sesi pertama bagi bulan Februari 2021. Jadi sama-samalah kita memahami berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala memansuhkan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, ya, memansuhkan syariat Nabi Isa alaihissalam, memansuhkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa yang kita perlu pegang ialah syariat yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang amat sesuai, amat cocok dengan setiap masa dan zaman, dan sesuai kepada semua bangsa, walaupun bangsa itu bangsa yang kebanyakannya mengikut Nabi Musa, mengikut Nabi Isa, yakni kaum Nasrani, kaum Yahudi, maka dia perlu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah telah memansuhkan syariat nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, Nabi menyebutkan bahawa kalaulah zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ni turunnya, datangnya Nabi Isa alaihissalam, maka kalaulah ada pengikut-pengikut Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa alaihissalam itu, maka adalah sesat. Sehingga kan begitu Nabi menyebutkan. Kenapa? Kerana syariat Nabi Musa telah dimasukkan. Bahkan Nabi Musa akan mengikuti, Nabi kata bahkan Nabi Musa akan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di akhir dunia ini akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bukan Nabi Isa nak menyampaikan ajaran baru, bahkan Nabi Isa akan mengembangkan lagi syariat yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahamlah kita bahawa tuan-tuan mata Allah SWT, agama Islam ni suatu agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang akhir, agama yang akhir. Tidak ada agama lain dah selepas daripada Islam ini, walaupun dan tidak ada nabi lain dah selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dengar ada yang mendakwa dia inilah nabi khusus kepada Nabi Melayu, inilah satu pembohongan, satu pemalsuan yang dahsyat, satu fitnah yang berlaku di kalangan umat Islam akhir zaman ini. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, sama-samalah kita memahami dan memperhatikan setiap masalah, setiap yang berlaku dalam agama kita, kerana jalan penyelesaiannya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam perbincangan ulama dan sebagainya. Jadi sekadar itu, aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi yang lain. Sekian sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.